Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2 iaitu unit yang baru, iaitu unit 15 Malaysiaku. Malaysia ni merupakan negara kita lah. Negara yang kita perlu cintai. Bagaimana kita nak tunjukkan rasa cinta terhadap negara kita, iaitu kita perlulah memberi nama baik kepada negara kita. Contoh yang paling mudah, kita kena jaga kebersihan, kita pastikan kita menjaga adab, sebagai rakyat Malaysia. Tunjukkan kita ni rakyat yang baik, sopan santun. Jadi tu sikit lah tentang negara kita. Dan negara kita ni juga ada pelbagai kaum, pelbagai agama. Jadi kita kena saling bekerjasama antara satu sama lain. Jadi untuk hari ini kita akan belajar murnikan teks, iaitu dari aspek tanda baca. Dan yang kedua kita akan belajar perkataan berimbuhan akhiran. Ini contoh ya tanda baca sebelum kita pergi ke buku teks kita. Contoh tanda baca ni kita dah belajar dah, tanda nokta, tanda koma, tanda soal. Tanda nokta ni kita guna apabila di akhir ayat. Dan tanda koma ni kita digunakan untuk berhenti seketika. Contohnya setiba di zoo negara, koma. Ayah pun pergi membeli tiket. Letak tanda nokta di akhir ayat. Kemudian tanda soal. Tanda soal ni kita guna untuk menanyakan sesuatu soalan. Antara ayat tanyanya adalah bagaimanakah, sudahkah, siapakah, bilakah, kenapakah, berapakah. Itu adalah ayat tanya. Bila jumpa ayat tanya, mesti letak tanda soal. Tanda baca yang seterusnya ialah tanda seru, tanda sempang dan tanda petik dan juga huruf besar. Tanda seru ni apabila kita jumpa ayat seru lah. Ayat seru ni macam amboi, aduh, cis, wah, oh. Itu adalah ayat seru. Bila jumpa ayat seru, selepas perkataan ayat seru tu mesti letak koma dan di akhir ayat tu letak tanda seru, simbol tanda seru di akhir ni. Ni pun kita dah belajar, cuma kita nak ulang kaji lah, nak kenal pasti tanda baca. Tanda sempang pun sama juga. Contohnya kalau kamu jumpa kata ganda, contohnya sayur, sayuran. Kena letak kataan tanda sempang dekat tengah ni. Pandai, pandai, tak sempang. Compang, camping, tak sempang dekat tengah. Kemudian tanda petik. Tanda petik ni kita guna bila kita nak tanyakan sesuatu ataupun nak beritahu sesuatu bahawa kita sedang menanya soalan ataupun jawab soalan. Contohnya, Cikgu Tan akan bersara pada bulan depan, kata guru besar. Jadi, kena letak tanda petik ni. Nak menunjukkan kita ni nak beritahu orang tu sedang bercakap. Nak petik perkataan orang tu yang sedang bercakap tu. Contohnya lagi, Wai Sing bertanya, bolehkah saya pinjam buku ini? Nampak tak? Dia beritahu Wai Sing bertanya, jadi dia kena letaklah tanda petik. Seterusnya adalah huruf besar. Di awal ayat wajib letak huruf besar, O huruf besar, P huruf besar, D huruf besar, mesti letak huruf besar. Dan juga kalau kamu jumpa kata nama khas, wajib letak huruf besar. Contohnya Taman Indah, T huruf besar, I huruf besar. Petaling Jaya, P huruf besar, J huruf besar. Selangor Darul Ihsan, S huruf besar, D huruf besar, E huruf besar. Sebab dia kata nama khas. Mari kita tengok. Semua boleh buka buku teks jilid 2, muka surat 15. Kita tengok untuk lebih faham lagi macam mana kita nak kenal pasti tanda baca. Tengok situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Nampak? Jumpa ayat siapakah? So, ni adalah ayat siapakah? Siapakah ni adalah ayat tanya. Bila ayat tanya, mesti ada tanda soal kat sini. Dan tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Bila ada perkataan tanya Cikgu Ramlan kepada muridnya ke, ataupun jawab cikgu ke, mesti letak tanda petik. Nampak? Nak menyatakan orang tu sedang bertanya. Kami cikgu
jawab Hasan dan kawan-kawannya. Jadi kena letak tanda petik dekat depan ni. Dan selepas ni, selepas perkataan cikgu tu letak tanda seru dan tanda petik untuk tutup. Okey. Seterusnya tengok nombor 1. Tempat kosong, Syabas, Hasan. Tempat kosong, Idris dan Kok Bun. Kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah. Tempat kosong, kata Cikgu Ramlan. Okey, jadi apa jawapan yang sesuai kat sini? Ya, tanda petik untuk pembuka kata. So, kamu kena letak tanda petik kat sini. Kemudian, lepas perkataan Hasan, letak apa? Sebab ada Idris dan Kok Bun. Kamu kena letak koma. So, letak koma selepas tanda Hasan, perkataan Hasan ni. Okey, seterusnya tengok daerah apa? Dan kata Cikgu Ramlan. So, kena letaklah apa? Koma. Selepas perkataan daerah ni, letak koma. Kemudian, letak tanda petik untuk tutup. Okey, tanda petik tadi tu. Kata Cikgu Ramlan. So, letak noktah di akhir ni. Mesti letak noktah. Okey, nombor 2. Tanda petik. Jangan lupa. Ada tanda petik ni. Sebab apa? Dia kata Cikgu Ramlan lagi. So, kalau ada kata ke, jawab ke, mesti letak tanda petik kat depan. Okey, so, tanda petik ni yang koma terbalik ni. Okey. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran. Tempat kosong. Tanda petik. Koma di atas ni. Okey, nampak? So, jawapannya adalah koma. Kata Cikgu Ramlan lagi. So, apa jawapan kat sini? Ya, noktah. Di akhir ayat mesti letak noktah. Senang saja tanda baca ni. Okay, masih di dalam muka surat yang sama, kamu boleh tengok situasi di rumah pula. Okay. Ayah, tengok dia letak tanda petik. Sebab apa? Nampak ada perkataan tanya Hasan. Okay, letak tanda petik yang koma di bawah ni. Koma terbalik ni. Okay. Ayah, koma. Di manakah? Nampak kita nak kenal pasti ayat tu, kita kena tahu dulu perkataan tu. Okay. Jadi kamu jumpa perkataan di manakah. Di manakah ni adalah ayat tanya. Okay, kalau jumpa ayat tanya, mesti letak apa nanti? Ya, tanda soal. Kan? Jadi tengok kita baca semula. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanda petik, tutup balik, tanya Hasan. Titik. Okay, so ini kita letak apa? Ya, tanda soal. Sebab apa kat sini ada ayat tanya kat sini. Jadi wajib letak tanda soal. Okay, seterusnya. Nah, tanda petik muka. Dia tanda petik lagi. Okay. Nah, koma. Ini sijil kelahiran kamu. Okay. Nah, ni apa? Ya, nah ni adalah ayat seru. So, kalau kamu jumpa ayat seru, mesti dia kena letak tanda seru. Nah, ini sijil kelahiran kamu. So, kat sini letak tanda seru. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. So, kena letak apa? M. Malaysia, M huruf besar. Mesti M huruf besar sebab Malaysia ni adalah kata nama khas. So, letak dan kemudian letak titik. Okay. So, senang saja. Okay. Kamu kena kenal pasti dulu ayat tu. Okay, nombor 3. Bolehkah? Bolehkah? Mestilah ayat soal kan? Ayat tanya. Bolehkah saya isi borang ini? Tempat kosong. Tanda petik tutup. Tanya Hasan. Jadi kita letak tanda soal. Sebab dia ada perkataan tanya. Ayat tanya kat sini. Bolehkah? Jadi kat sini ada tanda soal. Okay, nombor 4. Amboi. Okay, dah jumpa dah perkataan amboi ni. Amboi ni apa? Ya, amboi ni ayat seru. Jadi kalau ada ayat seru, mesti kena letak tanda seru. Amboi, bijaknya anak ayah. So letak tanda seru. Kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Titik. Jadi senang je. Kamu kena pasti ayat dulu. Okay? Okay, seterusnya kita tengok imbuhan akhiran. Okay, imbuhan akhiran ni senang juga. Imbuhan akhiran ni ada 3 je. Kalau kita nak kenal pasti dia secara mudah, imbuhan akhiran ni ada kan, an dan i. Okay, untuk kamu, kita akan ada 3 ni. I, ni kan dan an. Ni adalah kata imbuhan akhiran. Jadi kita baca sama-sama. Okay. Selamat pagi. Hasan, sila amati gambar tokoh guru ini. Tolong tambahkannya dalam buku skrip.
pastikan gambarnya ditampalkan pada ruang yang berbentuk bulat itu. Okey, jadi kita letak dekat amati ni, nampak dia letak I, amati, dan ditampalkan, dia letak imbuhan akhiran kan. Okey, jadi ingat imbuhan akhiran ni dia terletak, imbuhan yang terletak di akhir perkataan tu. Okey, bulatan, nampak dia letak imbuhan an. Komalah, kamu pula catat. Tengok Hasan pula. Baiklah Ilis, saya akan menampalkannya dalam bulatan ini. Nampak dia letak imbuhan an. Okay, seterusnya, komalah, kamu perlu catat apa maklumat tentang tokoh guru itu. Kamu perlu catatkan maklumat tentang tokoh guru itu. Seterusnya, tahukah kamu akan biodata beliau? Okey, saya tahu beliau amat saya hormati. Okey, maklumat beliau saya dapati daripada internet. Nampak dia guna imbuhan I. Okey, nama beliau ialah Azizur Rahman bin Abdul Rahman. Buku skrip kita sudah siap. Ibu saya telah menyediakan jamu untuk kita. Jadi imbuhan an kat sini, jamuan. Mari kita nikmati kuih-muih dan minuman ini. Nampak dia tambah imbuhan an dan imbuhan i. Jadi senang saja imbuhan akhiran ni ada 3 je. Kan, i dan an. Okay, sekarang kita tengok contoh supaya kita lebih faham lagi macam mana kita nak gunakan kata imbuhan awalan, kata imbuhan akhiran dan apa itu kata dasar, kata tunggal. Okay, kata dasar dan kata tunggal ni kata asal lah. Perkataan yang asal. Okay, sudah mudahnya. Okay, ni apabila dia ditambah dengan imbuhan awalan dan akhiran. Okay, hormat. Kata dasar dia adalah hormat. Tambah imbuhan awalan dia tambah imbuhan akhiran i. Jadi menghormati. Nampak? Dengan i. Menghormati. Ini imbuhan awalan dan akhiran. Kalau makan pula dia guna imbuhan apa? Dia guna imbuhan akhiran saja. Jadi makanan. Jalan. Jalan ni diguna imbuhan awalan. Jadi berjalan. Kumpul. Kumpul ni diguna dua imbuhan dia guna. Imbuhan awalan diguna, imbuhan akhiran pun dia guna. Jadi berkumpul dan percaya pula pun sama juga dia guna imbuhan awalan dan akhiran. Jadi mempercayai. Nampak? Jadi senang saja kata imbuhan awalan, akhiran dan juga kata tunggal ni, kata dasar. Jadi untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu, Mak nak kamu buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 19 dan 20. Muka surat 19 dan 20 ni senang saja, dia berkaitan dengan tanda baca. Kamu perlu edit balik, tulis balik tanda baca yang betul. Okey, kamu baca balik petikan tu, muka surat 19 tu. Baca balik, tengok apa tanda baca yang tak betul, kamu kena betulkan. Dan muka surat 20 pun sama juga, kamu perlu betulkan tanda baca yang diberikan kat muka surat 20 tu. Jadi muka surat 19 dan 20 ni berkaitan dengan tanda baca. Dan muka surat 23 dan 24 ni adalah berkaitan dengan imbuhan akhiran. Jadi siapkan, senang saja masukkan imbuhan akhiran yang sesuai dekat muka surat 23 dan 24. Jadi tugasan kamu muka surat 19, 20, 23 dan 24. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.